Ada yang datang dalam bentuk suara, di mana Jibril datang dengan rupanya yang asli, datang berjumpa Nabi dan meminta Nabi mengikuti membaca sebagaimana wahyu yang pertama datang dibawa oleh Jibril ketika Nabi berada dalam gua Hira sedang beribadat. Jibril datang mendakap Nabi, kemudian menyuruh supaya Nabi baca, sekalipun Nabi mengaku dia tak boleh baca. Akhirnya Jibril mengajar, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun membaca, ya. Dalam setengah keadaan Jibril datang dengan keadaannya yang kelihatan di udara, bagaikan orang duduk di atas kursi. Itu pun pernah. Dan Nabi mendengar suaranya itu. Ada keadaan-keadaan yang Nabi mendengar seperti suara loceng. Pada ketika itu Nabi semacam menerima sesuatu yang berat. Kadang-kadang Nabi berpeluh pada musim sejuk. Ini menunjukkan bahawa Nabi menerima sesuatu daripada Allah. Artinya wahyu. Jadi berbagai-bagai keadaan. Keadaan malaikat Jibril dengan rupanya yang asli, datang dengan suara loceng umpamanya, ataupun datang kepada Nabi melalui suatu keadaan di mana Nabi berubah dan merasa pada ketika itu dia wahyu telah diturunkan kepadanya. Nabi menyedari hakikat itu. Begitulah penerangan Profesor Dr. Hai kepada kita tentang wahyu. Rupanya wahyu ini sesuatu yang hebat. Dan kalamullah, kata-kata Allah ini sesuatu yang terlalu hebat. Dan kita lihat bagaimana proses, di antara proses yang disebut oleh Prof tadi memberi gambaran kepada kita bahawa Al-Quran, wahyu merupakan sesuatu yang terlalu hebat, yang perlu sangat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan kita cuba pada malam ini juga memahami tajuk perbincangan kita, tajuk wahyu ini berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan Al-Quranul Karim. Maka sama-sama kita hayati bacaan qari kita. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Begitulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada surah Al-Hijr ayat 9, menceritakan kepada kita bahawa wahyu Allah, bahawa firman Allah dan kalamullah ini sesuatu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita memahami lebih detail apakah maksud yang tersirat, kita cuba meminta kepada yang berbahagia Ustaz Badishah sebagai panelis pertama kita pada malam ini untuk memberi gambaran dan ulasan terhadap ayat surah Al-Hijr ayat 9. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Yang Berusaha Ustaz Ahmad Syukri, rakan bicara wara Tuan Haji Muhammad Ghazali Abdul Rashid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Secara kita sedar ataupun tidak, dalam dunia ini semua penganut agama-agama mempunyai kitab-kitab panduan yang mereka anggap sebagai kitab suci. Setiap agama, mereka merasa mereka mempunyai kitab-kitab suci ataupun kitab-kitab wahyu ini. Sebagai contoh, orang-orang Nasrani, mereka sangat percaya kepada kitab Injil. Orang Yahudi, mereka sangat percaya kepada kitab Taurat. Orang Hindu, mereka percaya benar kepada kitab Veda. Orang-orang Buddha, mereka percaya kepada kitab Tripitaka. Orang-orang Kungfuzi, mereka percaya benar dengan kitab Tao Te Ki. Orang-orang Majusi, pengikut-pengikut Zoroaster, percaya kepada kitab Zen Avesta. Bahkan orang-orang kebatinan pun ada kitab-kitab mereka yang mereka yakin suci. Entah namanya Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul dan macam-macam lagi. Dan bagi kita orang Islam, Masya Allah, kita bukan sekadar memiliki sebuah kitab suci, tapi kitab suci itu adalah wahyu yang paling suci berbanding dengan mana-mana kitab yang lain. Apa sebab?
berbalik kepada ayat yang telah dipaparkan tadi. Dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-dzikra ay bermakna Al-Quran, iaitu az-zikra sini ialah salah satu daripada nama kitab suci orang Islam, iaitu Al-Quran. Itu salah satu daripada namanya, iaitu az-zikra. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kalau kita lihat keistimewaan Al-Quran sebagai wahyu ini ialah dia dijamin oleh Allah akan dipelihara bermula daripada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Itu keistimewaan berbanding dengan mana-mana kitab. Sebab itu, apa yang sampai kepada tangan kita hari ini, sebuah mushaf Al-Quran yang memiliki 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 makra, sama berdasarkan apa yang pernah diturunkan kepada Nabi SAW. Timbul pertanyaan, bagaimanakah Al-Quran ini benar-benar boleh kekal sampai hari kiamat? Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan sekalian, kita ucap terima kasih kepada umat Islam yang terdahulu. Bermula daripada zaman Khulafa'ur Rashidin sampai ke zaman ini, Masya Allah. Kita melihat bagaimana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika umat Islam agak ketakutan. Kenapa? Ada satu peperangan berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar, iaitu pertempuran Yamamah. Ketika itu seramai 700 orang hufaz, iaitu orang-orang yang hafal Quran, mati syahid. Timbul kegemparan bagaimana Al-Quran. Tetapi sebab Allah dah jamin sampai kiamat Al-Quran ini wujud, maka didatangkan inspirasi dan ilham. Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan supaya didokumenkan Al-Quran itu. Perkara ini berlanjutan sampai kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kita kenal dengan suatu sistem namanya Mushaf Utsmani. Kemudian sampai kepada zaman Khalifah Marwan bin Hakam. Beliau telah mengarahkan Abu Al-Aswad Ad-Duwali, bubuhkan titik-titik pada setiap huruf-huruf Al-Quran, supaya orang-orang A'jam macam kita yang bukan berbangsa Arab ini mampu kenal mana ba, mana nun, mana ta. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi perkenalkan pula sistem syak ataupun harakat, dibubuhnya baris, entah yang atas, bawah, depan, mati dan sebagainya. Begitulah proses-proses yang berlaku sampai zaman sekarang Al-Quran tetap saja kekal. Hari ini percetakan Al-Quran dikawal sepenuhnya oleh kerajaan Arab Saudi. Di Arab Saudi, tuan-tuan, dia ada suatu mujamma' ataupun pusat percetakan Al-Quran Malik Fahad di Madinatul Munawwarah. Di sana setiap naskah Al-Quran setelah dicetak akan dikhatamkan 200 kali sebelum boleh diterbitkan untuk edaran seluruh dunia. Dan di setengah-setengah negara Islam memiliki badan-badan atau jabatan tertentu yang tugasnya mengawal percetakan Al-Quran. Dalam konteks negara kita, kita ada bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Maka ini semua nak menunjukkan bahawa apabila Allah jamin bahawa dia akan jaga wahyunya sampai bila-bila, maka Alhamdulillah. Bukan seperti bangsa-bangsa yang lain, walaupun mereka memiliki kehebatan teknologi dan sebagainya, tetapi kitab mereka sendiri pun kadang-kadang mereka tak boleh jaga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Badisha, satu penerangan yang jelas kepada kita bahawa wahyu Allah, Al-Quran ini merupakan sebagai sesuatu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan sebagai suatu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat juga bila ada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, sikap umat Islam dahulu dan sekarang mereka cuba bagaimana untuk memeliharanya dengan cara yang terbaik. Kita pindah kepada Tuan Haji Muhammad Ghazali Haji Abdul Rashid. Saya difahamkan Tuan Haji alhamdulillah telah begitu lama membuat kajian penyelidikan tentang wahyu ataupun tentang Al-Quran dan hubungannya dengan sains itu sendiri. Kalau dapat Tuan Haji memberi gambaran daripada kajian untuk sama-sama kita penonton TV 9 rancangan halaqah pada malam ini untuk cuba memahami. Kita tak mampu menyelidik, tapi cuba memahami daripada penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syukri, pengurusi kita pada malam ini, dan sahabat saya Ustaz Badali Shah Alauddin, dan penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum. Wahyu yang sinonim dengan firman adalah kebenaran. Saat datang kebenaran itu, maka akan hilanglah kepalsuan. Ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Isra ayat 81. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap.
dalam bentuknya yang lengkap. Ada 4 kesemuanya kita tahu, itu Torah, Zabur, Injil dan Al-Quran Karim untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tahu ada juga yang diturunkan dalam bentuk sohuf-sohuf untuk nabi-nabi pilihan. Al-Quran sebagaimana yang kita tahu diturunkan dalam 2 fasa, yaitu 4.780 ayat. Diturunkan di Mekah yang pendek-pendek dan 1.456 ayat yang relatif panjang diturunkan di Madinah. Dan kesemuanya berjumlah 6.236 ayat. Berbanding dengan yang biasa disebut orang, yaitu 6.666 ayat. Apakah sebenarnya 6.666 ini? Saya akan cuba menguraikan dalam bentuk atau paradigma yang sedikit berlainan dengan pendekatan yang biasa kita dengar. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk diselewengkan. Dan sememangnya pun manusia tidak mampu berbuat begitu. Karena Allah telah jamin, ya. Dalam ayat yang disebutkan awal tadi, yaitu inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, mempunyai 3 kata kunci di situ, yaitu menurunkan, memelihara dan menjaganya. Penurunan Al-Quran serta pembahagiannya kepada beberapa surah yang tertentu mempunyai sistem, mempunyai formula, mempunyai teknik dan sebagainya. Dan Allah mempunyai kuasa yang mutlak, yang absolute ke atas semua itu. Menerusi kajian, saya juga mendapati bahawa adanya kaitan langsung penurunan ayat-ayat ini, termasuklah kaitannya dengan nisbah emas, iaitu apa yang disebut dalam bahasa Inggeris golden ratio ataupun golden proportion, iaitu punca kuasa 2, 5 campur atau tolak 1 bagi dengan 2. Ilmu ini pernah dikaji oleh ilmuwan Islam lama seperti Abdullah Abu Musa Al-Khwarizmi dan juga Abu Kamil. Kemudian dikaji pula lagi oleh ilmuwan bukan Islam seperti Louis Fibonacci, Edward Lucas dan juga Isaac Newton sendiri. Satu perkara yang ingin saya sebutkan sini ialah bahawa penurunan Al-Quran itu dari segi ayatnya maupun dari segi surah-surahnya menggunakan sistem kiraan asas 9 dan bukan asas 10 seperti yang mana kita faham. Saya mendapati dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu, kita boleh mengesan 666 yang tidak kelihatan itu. Saya menamakan pola anyaman ini sebagai kunci panca ilahiyah ataupun divine interlocking device. Kalau kita panca tangan begini, maka air pun tidak akan dapat tembus. Jadi Allah menyusunnya, inilah sistem kali selewing yang Allah bina untuk memastikan bahawa tidak ada manusia yang akan dapat mengubah ayat ini sehingga akhir masa. Namun begitu, 666 yang disebutkan awal tadi ialah bentuk, reka bentuk dan juga pola anyaman. Dan kita boleh menggunakan kaedah tadi untuk mencari, untuk melihat di manakah duduknya 666 ini. Kita boleh lihat menerusi yang pertama, pemindahan bilangan surah itu sendiri, iaitu 114, pindah kepada angka tunggal, iaitu summation of integer, untuk menjadikan dia kepada 6. Yang kedua, bilangan surah mengikut turutan darab bilangan semua surah, hasilnya